Saya tak perasan sebab semua dia pakai mask. Lama tak tengok dan saya cari juga kita menunggu Datuk Seri menghadiran 4 kita akan mulakan program malam insyaAllah. Subhanallah. Mana ni? Cakap KL tak naik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, yang bahagia Datuk Seri Izzuddin Ishak, Nasihat Majlis Perwakilan Penduduk Sub Zon 5 Setiawangsa, Angkat Ketua UMNO Setiawangsa, bahagia Datuk Ilyas Yusra UMNO Setiawangsa, bahagia Haji Muhammad Bahagia, Haji Muhammad Hajar, Pengurusi Majlis Perwakilan Penduduk Sub Zon 5 Setiawangsa, wakil daripada Pusat Pemungutan Zakat Majlis Agama Islam dan Persekutuan, Warisan Ahli Panel, bahagia Ustaz Fauzi Mustafa, bahagia Ustaz Syarizal Daud dan Ustaz Razaman Ahmad. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini 13 Syaban 1442 Hijri samaan 26 Mac dapat sama-sama kita berkumpul buat sekian kalinya dalam rumah Allah Ta'ala untuk kita sama-sama mendengar mutiara-mutiara ilmu dalam forum perdana pada malam ini bertajuk Iman adalah Mutiara. Bagi pihak penganjur merekamkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan ahli panel sekalian dan juga bagi Datuk Seri kerana sudi hadir ke Surau Jumaat Syakirin, terutama kepada Majlis Perwakilan Penduduk Subzon 5 memilih Surau Syakirin sebagai lokasi untuk mengadakan forum pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang akan dibicarakan mendapat manfaat untuk diri kita sendiri insya-Allah di keseluruhannya. Dan tak lupa kami malu-alukan kehadiran bagi Ustaz Haji Mursyidi Abdul Hamid, Pengurusi disebut salah si interim sementara Surau Jumaat Syakirin ini. Kalau tuan-tuan kenal ada di hadapan ni, jadi selalu duk ingat nama je. Hari ini tuan dia hadir insya-Allah. Jadi tanpa melengah masa, majlis menjemput bahagia Datuk Seri Izzuddin Ishak untuk menyampaikan sedikit ucapan haluan dengan seramanya. Silakan. Kita dapat beli. Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Masyidi satu uji surah Syakirin, yang saya hormati Ustaz Syafiq Tawad BBZ, itu kita punya penyumbang dan juga penceramah pada malam ini ya. Ustaz Fauzi Mustafa selaku moderator pada malam ini. Ustaz Fauzi ini selalu sampaikan TV Minister dekat luar yang sama. Bersama kita juga Ustaz Syarizal Daud, the panel kita pada malam ini ya. Dan Ustaz Nur Azman ya, bersama kita pada malam ini. Dan juga Ustaz Masyidi selaku imam ya. Dan Tuan Haji Basri juga selaku imam AJK Surau Syakirin, AJK MVP Subzon 5, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu terima kasih rasa bersyukur kepada Allah Taala dan dengan izin dan inayah yang dapat kita bersama pada malam ini, hari yang mulia hari Jumaat ya. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Surau Syakirin ini di atas kesediaan menjemput saya untuk hadir sama. Saya rasa pada tahun ini yang merupakan program besar bagi saya kerana kita melibatkan penceramah dari luar yang tidak asing bagi kita kenal semua ya. Jadi ada baiknya kita berada dalam masjid ini, kita dengarlah dan ambil iktibar apa yang dibicarakan pada malam ini insya-Allah ya. Saya juga mengalu-alukan ahli datang kuasa surau ini
sekiranya kita nak adakan satu program besar pada bulan Ramadan ini, dari pihak saya mewakili keluarga saya lah, warga penduduk PPN Setiap Bangsa, dengan besar hati sekiranya dijemput untuk terus serta dalam program tersebut. Jadi sekiranya nak bagi satu hari ataupun 2 hari untuk kita jadi co-host bersama dengan Surah Al-Syafirin, saya dahulukan dengan ribuan terima kasih. Jadi saya pun tak berucap panjang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih, dan juga sebagai sedikit peringatan daripada saya, kita tahu ini kita berada dalam zon Quran Session sebabkan oleh wabak dari COVID. Jadi kita pun tahu walaupun benda ini kita nampak remeh, tetapi ia sangat sesuatu yang serius yang harus kita ambil berat, dan kita pasti jaga keluarga kita dan saudara-saudara kita. Ada satu profesor dari Jepun, dia ada beritahu dalam tesis dia kata, kalaulah manusia ini dianugerah oleh Allah, mata dia ibarat sebagai kanta pembesar. Dia kata tak, dalam zaman inilah tak ada orang berada di luar rumah, semua akan berada dalam kelambu dan dapat melihat virus-virus yang ada di sekeliling kita. Tapi insyaAllah kalau kita patuhi apa yang disarankan oleh kerajaan, jaga kebersihan, agar berteman kita dulu muka, insyaAllah kita dapat hindari penyakit itu. Yang lain kita tawakal dan serah pada Allah yang Maha Esa. Jadi sekali lagi saya mendoakan kita semua dijauhilah dari wabak COVID yang telah menular pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri atas ucapan tadi. Tanpa dengan masa, maka kita mulakan forum kita pada malam ini, dan saya serahkan majlis kepada Yang Berbahagia Ustaz Fauzi Mustafa untuk meneruskan program forum perdana Urwah Islam bertajuk Iman adalah Mutiara. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Dinda Kanda tahulah Ustaz Basri kita ni, lama tak jumpa dia. Yang dihormati Yang Berbahagia Datuk Seri, ucapan yang padu, pendek, dekat tapi padat, siap dengan pepatah Jepun lagi. Yang dihormati seluruh yang terkuasa Surah Al-Syafirin, yang dihormati seluruh jemaah muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berforum forum perdana ehwal Islam yang ditaja oleh MPP Wilayah Persekutuan, ataupun secara detailnya anjuran Majlis Perwakilan Penduduk Subzon 5 Setiawangsa bersama dengan Pusat Penghutang Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Lupa leader saya Ustaz Syafiq daripada PPZ pada malam ni. Kita tukar mikrofon. Alhamdulillah. Pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan dan Allah, syukur sebab saya rasa seronok sebab bolehlah kita berceramah, boleh kita mengaji kitab, boleh kita menadah ilmu seperti dulu kala lah. Cuma tadilah SOP mesti dipatuhi. Kita tak mau timbul kluster Surah Al-Syafirin. Timbul kluster ni Datuk Seri dipanggil dulu lah. Jadi kita kena selamatkan diri kita, kita jaga kita, insyaAllah. Dan pada malam ni tuan-tuan dan Allah, orang kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat indah, sangat penting dalam hidup kita dan penting sampai ke akhirat, iaitu iman adalah mutiara. Macam tajuk lagu lah kan. Kita minta Ustaz Syarizal nyanyikan lagu tu. Nasyid lagu rock, nasyid ya. Dan saya perkenalkan ahli panel
Pertama, ahli panelnya yang bahagia Ustaz Syahrizal Daud Turabi daripada tanah ni. Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-tuan buka TV, pertamanya go shop tu dia. Yang ke baju, pakai dalam, semua dia. Jadi malam ni buka kedai tak tahulah malam ni. Orang perempuan sonok lah. Suka lekong lah, lempuk sutera lah lekong dia. Siti Syahrizal lekongnya. Yang panel kita yang kedua ialah tak asing lagi orang sini ya. Ustaz Nur Azman Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hebat sebenarnya. Semua hebat Pak Belaka ni tuan-tuan ya. Tadi Datuk saya kata saya sebenarnya saya Belaka. Cuma saya tersalah sikit lah. Jadi tuan-tuan mati Allah tanpa buang masa. Sebab masa sangat berharga. Dan kita lepas 1 jam dia berforum pada malam ni insyaAllah ya. Saya nak teruskan kepada Ustaz Syahrizal Daud tentang persoalan iman. Saya tak nak kupas, nanti saya balik di panel. Apakah itu iman Ustaz? Dan mengapa tajuk ni dia kaitkan iman itu adalah mutiara? Apa beza dia? Apa kesamaan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi, kepada saya, terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penganjur DPP WP dan juga PPZ Mawib. Terima kasih juga kepada Saudara Syakirin yang menjadi organizer malam ni, rakan panel saya, rekan saya juga Ustaz Nur Azman, semua ahli karya keramat bangsa lama saya tak jumpa. InsyaAllah Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan perempuan, saudari semua, kita nak bercakap pasal iman pada malam ni. Sebenarnya kita tak perlu cakap lebih-lebih sebab yang datang ni semua beriman belaka. Kan? Kalau kita nak cerita lebih-lebih iman, itu yang belum beriman tu je baru kita cerita. Jadi susah nak cakap lah sebab depan ni dah beriman semua. Kita cakap satu benda dia anggap 10 kali dah kita jadi takut. Cuma sekadar ingatan kepada kita sama-sama, kita nak tengok sejauh mana iman yang kita ada itu untuk kita kaitkan dengan malam ni punya perbincangan insya-Allah. Nak dikaitkan iman dengan mutiara, tuan-tuan mungkin pernah makan tiram, biasa makan tiram. Sos tiram tu lain, tu cerita lain. Ni tiram tu, yang betul-betul original tiram. Kenapa tiram itu dikeluarkan mutiara? Sebab tahu macam mana cara mutiara terbentuk daripada sejenis binatang yang namanya tiram, yang ada cengkerang tu. Dan akhirnya rupanya bila buka cengkerang tu, untung nasib akan adanya mutiara. Tuan-tuan dan perempuan sekarang, kalau tuan-tuan nak mutiara yang asli, tuan-tuan beli tiram yang fresh tu, untung nasib tuan-tuan dapat. Tapi kenapa adanya mutiara? Nak katanya tiram yang duduk dekat dalam cengkerang tu, dia nak selamat, dia nak hidup dengan betul, dia tak nak ada gangguan-gangguan luar. Bila mana masuknya pasir atau apa-apa unsur-unsur lain masuk ke dalam rumah dia ni, yang dipanggil cengkerang tu, dia akan cuba tapis semua benda tu. Dan proses tapisan itu dipanggil nacre. Sempatlah belajar juga cerita pasal tiram ni sebab saya menyelam. Bila saya menyelam dalam laut ni, jadi benda yang selain kita nak tengok darat, tengok manusia, dah serabut sangat, kita tengok benda dalam laut pula. Tiram ni tuan-tuan, rupanya mutiara yang terbentuk tu adalah hasil daripada nacre. Nacre ni kita kata mother of pearl. Mutiara tu adalah pearl, tapi sebenarnya terbentuk pearl. Siapa yang membentuk dia? Ni nacre ni. Nacre ni adalah lapisan-lapisan yang akan tapis semua pasir-pasir benda-benda asing ni yang menjadi ancaman kepada tiram tu sendiri. So tiram yang kita nak makan tu, supaya tiram tu selamat, dia fresh, nacre tu lapisan-lapisan yang ada dalam dinding cengkerang tu. Jadi dia nak selamatkan tuan badan yang namanya tiram tu, maka lapisan nacre itu ada macam-macam jenis lah unsur-unsur dia tu, akhirnya terbentuklah mutiara yang namanya pearl tadi. Tuan-tuan, dan tujuan adanya mutiara dan nacre tadi adalah nak selamatkan tuan badan. Kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, selemah-lemah makhluk yang duduk di dasar lautan yang namanya tiram itu juga perlu menjaga dirinya
akhirnya membentuk sebuah mutiara. Apatah lagi kita manusia yang Tuhan ciptakan dengan akal, Tuhan ciptakan juga dengan nafsu. Lagilah kita perlu menjaga diri kita. Dan yang jaga itu bukan necklace, yang jaga itu bukan pearl tadi. Yang jaga kita adalah iman. Justru sesekali tuan-tuan dan puan, imanlah yang akan tapis semua benda yang nak masuk dalam diri kita ni. Sebagaimana necklace, mother of pearl, yang menapis semua unsur-unsur lain yang menjadi ancaman kepada oyster tadi tu, maka imanlah bagi kita yang akan menapis diri kita daripada semua unsur-unsur yang tak patut masuk dalam diri kita. Maka sebab itu mungkin adanya satu tajuk lagu daripada kumpulan Raihan, Iman Adalah Mutiara. Satu, sebab dia adalah satu benda yang sangat susah, tapi dalam masa yang sama dialah yang akan menjaga kita. Contoh orang mengangguk tu, kita tak perlu cakap banyak-banyak dah. Kita pun nak ceramah forum habis cepat, tapi macam pelik lah, sependek sangat. Cuma saya nak sentuh satu benda. Saya nak tutup dengan satu ayat Al-Quran. Menerusi ayat 8 hingga 10 Suratul Baqarah. Maknanya muka surat pertama yang kita baca belah kiri itu, belah belakang di sebelah kanan. Ayat 8 hingga 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Surah Al-Azim, Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Allah beritahu ada sebahagian manusia yang mereka itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Dia kata sahaja yukhadi'un Allah, dia menipu, dia memperdaya Allah, dia menipu, dia memperdaya orang-orang beriman yang lain, sedangkan mereka sedang menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Orang macam ni Allah kata dalam hati mereka ada penyakit, kami tambah lagi penyakit dalam hati mereka, dan di akhirat nanti mereka akan diazab oleh Allah terhadap apa yang mereka dustakan. Tuan-tuan, iman ada yang original, ada yang palsu. Mutiara ada yang original, ada yang palsu. Tuan pergi ke Sabah, tuan pergi ke pasar Filipin, tuan jumpa banyak yang palsu. Itulah yang tuan beli buat balik souvenir ke orang asam tu. Tapi dalam bab iman, bila tuan-tuan duduk di kerama wangsa, duduk di mana saja atas muka bumi Allah, jangan sesekali memberikan iman yang palsu. Kerana sifat orang munafik yang Allah sebut dalam ayat 8 hingga 10, mereka nampak, mereka zahirkan diri mereka macam orang beriman juga. Saya pun sembahyang lah, saya pun puasa lah, saya pun sedekah macam awak lah. Mereka cuba memperdaya orang-orang beriman, mereka cuba menipu Allah, tapi mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Orang macam ni akan diazab sebab mereka ada penyakit dalam hati. So kita tak nak ada penyakit dalam hati, kita nak pastikan iman kita tulen. Daripada iman yang tulen itulah yang adanya betul-betul syahadah kepada Allah, syahadah kepada Nabi itu. Kan rukun iman tu kan, yang kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Cek balik rukun iman. Rukun iman ni bukan perlu dihafal, tapi kita perlu cek betul-betul sejauh mana kita percaya kepada Allah. Dalam bab rezeki kita hari ini, ramai orang menyalahkan COVID-19 mata-mata, sikit-sikit COVID. Dia menjadi orang yang sangat pasif. Dia lupa COVID datang daripada Allah, rezeki datang daripada Allah. Ada orang yang optimis, yang yakin dengan COVID, dia menjadi jutawan disebabkan COVID. Tuan, ada orang yang time COVID dia lagi banyak sedekah berbanding sebelum COVID. Kerana apa? Kerana yakin rezeki dia pada Allah. Maka kepercayaan kepada Allah kita kena yakin, ingat balik betul-betul, tinggalkan syirik ni tinggal. Sebab iman ini kalau dia original, bila dia kata percaya kepada Allah, dia tinggal tangkal.
Sebab kita tak nak mutiara-mutiara yang palsu ni, iman-iman palsu kita tak nak. Bila kita kata rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, apa-apa sahaja perkara yang selama ni kita rasa kita syirikkan dengan Allah, kita start tinggal. Dalam ayat 36 surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah walau dengan sesuatu pun. So bila kita kata saya percaya kepada Allah, rukun iman yang pertama. Jadi yang awak pakai tangkal tu, oh yang tu sebagai pelangi ustaz, atau boleh yang kena tinggal. Sebab iman yang original, yang asli, dia percaya Allah. Dia tinggal tangkal, dia tinggal tukang tilik, paklong-paklong mana yang boleh ramal kehidupan dia, bisnes dia dan sebagainya, dia start tinggal. Barang-barang pusaka-pusaka yang ada dekat rumah, yang konon-kononnya keturunan yang kena jaga tu, tuan-tuan jaga. Dia bukan sekadar kita kena jaga, sebab dia ada penjaganya. Bukan sekadar pusaka, takut yang ada bersamanya adalah saka je sekali. Kena tinggal tu sebab kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat, percaya kepada qada dan qadar. Semua kepercayaan ini tak sempat kita nak sentuh semuanya. Tapi untuk mendapatkan iman yang asli, sebagaimana mutiara yang sangat berharga datang daripada tiram yang bagus, yang berada dekat dasar yang sangat dalam. Kalau dasar-dasar yang orang buat, ada juga orang pelihara tiram, dia buat dekat tiram air tawar, dia buat keluar juga mutiara, tapi murahlah harganya. Jadi perlu dalam betul-betul mutiara, perlu menyelam berjam-jam dekat dalam, tuan-tuan, baru boleh dapat mutiara yang berkualiti. Dapat pula warna-warna yang berkualiti, bentuk yang berkualiti. Semuanya perlu perjalanan yang sangat jauh. Maka itulah iman kita. Tak boleh surface sahaja, sebagaimana tiram-tiram yang murah yang diternak pada surface, pada permukaan air tawar sebagai contoh, maka dia tidak ada nilai sebenarnya. Itulah iman adalah mutiara. Wallahu a'lam. Hebat. Sampai ke dasar laut. Memang dia ahli menyelam. Ustaz saya ni ahli menyelam. Saya pernah tengok gambar-gambar dia lah. Memang seksi lah yang menyelam ni. Ada jumpa mutiara? Tak jumpa lah. Jumpa alhamdulillah. Itulah dia. Sebab itu saya bagi soalan ni kat dia. Sebab dia boleh cerita buat iman dan dia boleh cerita buat mutiara. Sebab dua-duanya dia pernah jumpa. Tuan-tuan dirahmati Allah, Datuk Seri, teruskan lagi ya. Kita ni alhamdulillah kita kawan. Hari akhirat nanti kita mengharapkan kawan kita boleh bantu kita. Saya mengharapkan sangat-sangat tuan-tuan boleh bantu saya. Tuan-tuan Nabi sebut al-mar'u ala dini khalilihi bal yanzur ahadukum man yukhalil. Kamu akan ikut agama kawan kamu. Perhatikan dengan siapa kamu berkawan. Imam Ibn Jauzi pernah dia ceramah macam ni. Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, kalau di akhirat nanti, kalau tuan-tuan tak jumpa saya dalam syurga, tuan-tuan minta tanya dengan Allah, mana Ibn Jauzi tak ada dalam syurga. Tanya Allah. Dan kalau aku tak ada dalam syurga, cari aku kat neraka dan tolong keluarkan aku dari neraka. Itu kata Ibn Jauzi. Sebenarnya, tuan-tuan, memang betul. Di akhirat nanti, kalau tuan-tuan tak jumpa kawan-kawan di dalam syurga, tuan-tuan boleh tanya Allah, wahai Allah, mana kawan saya yang jemaah sama-sama kat surau Syakirin tu, yang duduk menadah kitab sama-sama, duduk satu saf sama-sama, sembahyang sama-sama, kemudian makan sama-sama, balik sama-sama, naik motor sama-sama. Ya, tengok dalam neraka. Maka Allah Ta'ala kata dalam neraka, maka kamu dengan syafaat kamu keluarkan dia daripada api neraka, asalkan dia ada iman walaupun seberat zarah dalam hati dia. Kalau tak ada iman tak boleh keluar. Asalkan dalam hatinya ada iman seberat zarah, kecil sangat iman tu, boleh keluar. Itu pentingnya iman. Maknanya macam mutiara kita masa tu. Ya Allah, boleh keluar dari neraka ni, ya Allah, seronoknya sebab berharganya. Iman tu macam mutiara. Mutiara bagi orang hidup, iman tu sangat hebat. Bila dalam neraka nanti boleh keluar. Kalau lah masuk neraka dulu, nak sembilannya sehari. Okay, Ustaz Aslam, boleh Ustaz? Terus dia. Okay. Saya tanya Ustaz satu soalan. Jadi
kait dengan lagu rehat, iman adalah pujian. Ini kait dengan peribahasa Melayu, Ustaz. Dia kata apa? Iman senipis kulit bawang. Apa cerita tu, Ustaz? Kenapa dikatakan iman senipis kulit bawang? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadil Moderator Ustaz Fauzi. Saya ingat Ustaz Fauzi ni salah tempat ni, patut dia jadi panel ni. Saya jadi moderator. Sahabat saya Ustaz Syarizan, Bahagia Datuk Seri, Musi Susuruh Jawatan Kuasa Masjid, pegawai daripada PBZ, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah muslimin muslimat rahimahullah. Bila Ustaz Syarizan ni diberi tajuk ataupun beri persoalan berkenaan mutiara menunjukkan betapa besarnya nilai iman. Tapi mari pada saya ni soalan dia pasal bawang pula. Jadi bawang ni di akhir zaman ni dah disalahgunakan istilah. Orang hari ni dia sebut bawang, orang merujuk kepada mengumpat. Itu orang yang suka mengumpat dipanggil pakcik bawang, makcik bawang. Baik, saya cuba juga cari hadis-hadis yang berkaitan dengan iman senipis kulit bawang ni. Saya tak jumpa perkataan bawang itu sendiri, tapi sefaham saya maksud iman senipis kulit bawang itu adalah gambaran kepada iman yang lemah. Iman yang lemah jika dibandingkan dengan keimanan yang kuat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut gambaran orang yang punya iman yang kuat. Saya ni tuan-tuan daripada Negeri Sembilan. Saya bila ceramah saya memang cakap Negeri Sembilan. Saya cuba kontrol. Jadi tak kono lah tuan-tuan. Saya pandai cakap Negeri Sembilan yang boleh ya. Tuan-tuan faham ya? Okey, baik. Allah sebut dalam Al-Quran menggambarkan kehebatan, keimanan, dan para ulama tafsir menyebut itu gambaran generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Antaranya tuan-tuan boleh lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Bagaimana sifat orang beriman yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu orang yang kuat imannya, yang tebal imannya. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Osman, sahabat-sahabat Nabi. Bila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Ada yang sampai pengsan, wabah dan sebagainya, disebut nama Allah, gemetar hati dia. Dan apabila dibacakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ahzab lagi Allah gambarkan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Orang beriman bila berdepan dengan musuh yang bersekongkol, tentera Ahzab. Jumlah umat Islam yang sedikit, jumlah tentera musyrikin yang ramai. Apa jadinya? Lalu bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran generasi yang disebut oleh Nabi sebagai khairul qurun, generasi kurun yang terbaik. Dan akhir zaman yang kita sedang berada di saat ini digambarkan oleh Nabi dengan suatu hadis. Hadis, kalau tuan-tuan mengaji kitab Bahrul Mazi, hadis ini ada dimasukkan di kitab Bahrul Mazi. Nabi sebut badiru bil a'mali salihah fitanan ka qat'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Nabi sebut bersegeralah kamu melakukan amalan soleh sebelum sampai kepada kamu suatu fitnah, suatu zaman fitnah, zaman yang penuh ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Zaman kita ni zaman fitnah, zaman banyak ujian. Okay? Orang Melayu memahami istilah fitnah ni dengan pemahaman yang agak silap. Bila sebut fitnah, mengadu-adukan cerita kan. Dia fitnah saya ustaz, dia kata saya kahwin 2, ini fitnah. Saya kahwin 4, yang sebenarnya 4, yang difitnahnya 2. Jadi kata Nabi zaman penuh fitnah, zaman penuh ujian. Sehingga Nabi kata ujian itu sampai jadinya berpagi-paginya dia beriman, petang dia kafir. Petang dia kafir, pagi dia beriman. Kamu sebaliknya. Dia menjual agama dengan nilai dunia yang terlalu sedikit.
Maka disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi. Apa makna pagi beriman, petang kafir? Adakah pagi pergi masjid, petang pergi gereja? Atau sebaliknya lah. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, yang disebut dengan pagi beriman, petang kafir itu adalah dalam kehidupannya ada waktunya dia ikut syariat Islam. Waktu dia nak kahwin, dia ikut syariat. Waktu meninggal, dia urus cara syariat, cara Islam. Lahir, kahwin, meninggal. Tapi cara hidupnya, sistem hidupnya, muamalah, ekonominya, dalam siasahnya, semuanya tidak berbandingkan syariat. Maka kata Nabi, berpaginya dia beriman, petang dia kafir. Dia menjual agama dengan nilai yang terlalu sedikit. Ini gambaran Nabi SAW terhadap keimanan umat akhir zaman yang Nabi pesan kepada sahabat, segeralah beramal soleh sebelum datang kepada kamu satu masa yang fitnah itu seperti sekeping malam yang gelap gelita. Apa makna sekeping malam yang gelap gelita? Kita bila berada pada malam yang gelap gelita ni tuan-tuan, kita tak boleh tahu yang depan ni kau bawa pendek kau tu, kau bawa pendek balik bayar khizir. Okay? Ada orang dimarah jangan sebut babi Ustaz. Babi sebut apa? Sebut khinzir. Kenapa sebut khinzir? Sebab Quran sebut khinzir. Jadi tang situ ikut Quran sebut khinzir. Tapi bila tang penyakit kita akan sebut sawan khinzir. Sawan babi juga tu sebut kan. Saya ingat marhum Datuk Ismail Kamus cerita saya buat cerita ni. Ada satu orang mak ni, dia cakap dengan anak dia, kalau kau nak koncing jangan cakap koncing, cakap nyanyi. Nanti mak bawa pergi bilik air. Jadi budak ni bila nak koncing kan, koncing tahu buang air kecil. Okay. Dia cakap dengan mak dia, mak nak nyanyi, mak dia pun bawa lah pergi bilik air. Jadi satu hari dia tidur rumah nenek dia. Tengah malam dia kojok nenek. Nenek nak nyanyi. Nenek ni tak faham, tengah-tengah malam buta minta menyanyi budak-budak ni. Nenek kata nyanyi kat telinga nenek. Allah alam lah. So gitu nenek dia mau hilang. Mari penyakit kita sebut apa? Ada orang sebut buang air kecil manis. Doktor tu punya lah berhalui, beradab betul. Pakcik, saya tengok pakcik punya darah tadi. Pakcik ni dia dapati buang air kecil manis. Terperajar pakcik tu. Rupanya kecil manis tu. Balik cerita tadi lah. Bila mana malam yang gelap gelita ni, kita tak boleh nak beza depan tu benda bahaya atau benda yang menyelamatkan. Inilah akhir zaman. Kita sedang duduk nak tahu benda tu benar ataupun salah. Tak tahu depan kita ni baik ke tak baik, buruk ataupun baik. Ini akhir zaman yang Nabi sebut. Iman seumpama yang digambar oleh Nabi dalam hadis ini. Dan yang kedua, hadis yang kedua saya kongsikan sikit lagi kan. Disebut oleh Nabi dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa di kalangan kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangan. Tak mampu, ubah dengan lisan. Kalau tak mampu, kata Nabi, benci dalam hati. Dan benci dalam hati, kata Nabi apa? Adhaful iman. Iman yang paling lemah. Maknanya tuan-tuan, kalau dalam hati kita terhadap perkara kemungkaran yang kita lihat, kita tak ada apa-apa rasa sensitivity, tak ada rasa sensitif. Tengok benda maksiat kita tak rasa sensitif, kita tak rasa apa. Akhirnya kalau orang Islam dia sebut biasa lah tu. Dibiasakan benda maksiat, apa dipanggil? Dirasionalkan benda maksiat ni. Maka kita bimbang kalau Nabi kata benci dalam hati terhadap benda maksiat itu pun serendah iman. Kalau melihat benda maksiat tak rasa apa-apa, bagaimana kedudukan iman kita? Mudah-mudahan insya-Allah Allah gunakan kita keimanan yang sehingga boleh kita mengenal mana yang hak, mana yang batil. Keimanan yang sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah sehingga kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
terlibat juga dengan perubatan Islam. Memang betul Ustaz, tak nak sebut sawan khinzir, sawan babi. Saya tak tahu bila babi kena sawan, saya tak tahu. Saya perlu buat tanya ibu saya, apa kaitan sawan itu dengan babi? Anak saya pernah tanya saya kata itu sibuk babi. Salah, itu sibuk bukan babi. Pernah tak tahu kata sibuk khinzir? Sibuk babi kan? Sibuk khinzir, sibuk khinzir. Memang nak kiamat tu. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, iman boleh jadi segi di sebawah. Bila mana dia tak ditopap, macamlah datang solat jemaah, datang kuliah ilmu, tambah pula dengan buat dosa. Makin nipis, kulit bawang tu tuan-tuan menipis. Kita pegang okey lagi, kita bukakan kita jatuh terbang. Maknanya dia boleh hilang, dia boleh terbang daripada hati kita. Iman senipis kulit bawang, dia boleh terbang. Akhirnya dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga waktu Ustaz saya sebut tadi, duk pakai tangkal apa lagi, iman boleh terbang. Kalau ada syirik, iman tak ada. Iman ada, masuk syirik, iman lagi. So kita kena berhati-hati dalam hidup kita tuan-tuan. Dosa kita kurang, kita tinggalkan insya-Allah. Teruskan ke azan dulu. Teruskan. Alhamdulillah. Saya nak teruskan round kedua sebab kita ada 12 pusingan malam ni. Boleh tak? Sanggup? Sanggup tak? Masih mana sanggup? Sanggup? Saya tak sanggup. Saya nak tanya yang bagi Ustaz Sanizan tahu. Maaf Ustaz, soalan saya macam tu romantis. Orang kata iman itu dia macam main saham. Ada masa dia mencanak naik, kita tu semua suka tengok saham kita naik berapa. Ada masa dia menjunang tu, Allah jatuh saham ini. Macam itulah iman, dia macam main saham. Macam mana tu Ustaz? Silakan tafsir sikit. Tafsir saham pula, tadi kan tafsir mutiara. Orang kata apa, bear market, bull market, untuk main saham. Saya tak main, saya belajar je. Bear market time saham tengah jatuh merudum. Masa tu orang kata jangan beli counter dan jangan beli. Syarat tengah tak okey, dia bagi bear market. Kalau time counter yang aktif dan bagus-bagus, dia kata bull market. Okay, tak apa tu, kita tak nak cerita pasal saham. Kita nak cerita pasal iman yang naik dan turun. Dalam Al-Quran Allah sebut hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah bagi satu soalan. Adakah kamu mengira atau adakah kamu menyangka kamu sudah beriman dalam keadaan kamu tidak diuji oleh Allah? So, dalam saham dia ada nak menentukan pasaran itu, dia ada dia punya trend itulah dia punya ujian. Betul, nak beli saham dia kena tengok prospektus company dan sebagainya. Kita kena study market. Iman kita akan diuji untuk nak tengok dia naik dan juga dia turun. So akan dapat beberapa ujian dalam iman. Lagi tinggi keimanan seseorang, lagi tinggilah ujiannya. Sebab tu Nabi, para sahabat, sebagai contoh Rasul, ada 25 yang kita belajar, kita faham. Tuannya kita wajib beriman, 25 orang Rasul. Di kalangan 25 tu ada 5 yang paling hebat ujiannya, yang dipanggil ulul azmi. Nabi apa tu? Atau rambut cepat Nabi apa tu? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi kita betul-betul Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan 25, 5 ni yang paling hebat ujiannya. Di kalangan 5 ni pula ada pula seorang yang paling dahsyat pula ujiannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi hebat dia, lagi tinggi darjatnya, lagi tinggi imannya, lagi besarlah ujiannya. Maka sebab itu para sahabat bila mana Nabi cerita pasal iman Yazid wa Yanqus ini, sehingga ada sahabat yang seolah-olahnya nak berdoa, ya Allah ujilah kami sebab supaya nak tambah iman. Kita jangan minta tuan, takut kita tak mampu nanti untuk menempuh ujian-ujian keimanan. Tapi yang penting kita memang akan diuji. Muslimin, tuan-tuan dan puan sekalian, antara ujian-ujian iman, kalau zaman para sahabat dulu, kerana mereka itu titlenya sahabat,
Bila sahabat itu, mereka itu memang betul sebelah Nabi. Lepas tu ujian mereka luar biasa. Ujian nak mempertahankan Islam, mereka digergaji, tuan-tuan. Kan? Kita ujian kita nak pertahankan Islam, pergi shopping mall, nak semayang je, tu je ujian kita. Bukan kena gergaji pun. Kalau semayang dekat tepi lift ke, sebab surau tutup, contoh shopping mall dia surau tutup kan. Itu pun ada orang gagal, tak apalah, main kat rumah, kodok je lah. Diuji dengan surau tutup saja. Para sahabat, mereka diuji, siapa yang mengaku beriman kepada Muhammad akan digergaji. Mereka tetap juga solat. Dan ada yang sanggup digergaji. Gergaji balak, seorang pegang belah sana, seorang pegang belah sini. Sekali seorang sini tarik dengan daging-daging sekali. Sebab tu kalau para sahabat, kalau tak buka baju mereka, kalau buka dalam sejarah, semuanya penuh berbekas-bekas ujian keimanan mereka sebab title mereka sahabat. Ujian kita jadi orang-orang yang sekejap baik, kejap tak baik, kejap baca Quran, kejap baca fitnah, kejap mumpat, kejap zikir. Yang jenis-jenis orang awam ini tu, dan ujian kita Allah beri ujian-ujian berdasarkan tahap-tahap kita. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut hadisnya satu tapi ada banyak ujian tentang keimanan. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang ingin menyempurnakan imannya kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Ujian kita dengan tetamu je, tuan-tuan. Tuan-tuan balik kang, nak tidur pukul 9, pukul 10, ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ujian kita dengan tetamu, bukan perompak kan. Tetamu datang rumah, siapa pula datang. Kalau tengah hari pukul 12, pukul 1, kita ataupun lepas nak 9 Zuhur, rasa macam nak rehat sekejap lah. Time nak baring, time itulah orang datang. Contoh. Ujian kita dengan tetamu je. Nabi kata fal yukrim dhaifah. Nak tengok ada orang mana tak nak tetamu. Saya pernah jumpa orang, saya dengar cerita daripada menantu dia. Dia kata mak mertua dia memang dia tak suka orang datang rumah. Tak nak, time raya pun anak-anak datang pun tak nak. Bukan kerana dia benci, dia sanggup pergi rumah anak-anak, dia tak nak orang datang rumah dia. Bukan sebab dia sakit, rumah dia bersepah, tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia ada OCD, itulah yang tak ada sepah dan sebagainya. Dia tak nak tetamu datang rumah. Ada orang macam tu. Tuan-tuan tolong cek sekejap, bila lah seorang datang rumah kita. Yelah, walaupun kita hari ni SOP, hari ni tak dibenarkan sangat tu, tapi bukanlah berarti kita menafikan ada ziarah-ziarahi ni. Ya, tambah pula tolong jaga SOP kita. Dalam masa yang sama, ada orang tak datang rumah, sejauh mana kita melayani tetamu yang ada. Sebab melayani dan memuliakan tetamu itu ada kaitan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Nanti kamu saya kaya tak lama lagi, tuan-tuan. Ya, macam mana kita memuliakan tetamu. Ada orang saya jumpa, orang kaya, tuan-tuan, saya jadi malu. Kita sampai tu dia bukakan pintu kereta kita balik dia tutupkan pintu kereta kita. Datuk Seri dia kaya, rumah macam mahligai, 3 tingkat. Tingkat 2 dia surau. Lengkapnya ada mihrab, ada sejadah, semua tempat wuduk tepi tu. Yang tak ada mimbar je. Kalau tak sembahyang Jumaat rumah dia. Hebat kan. Tapi kita rasa segan. Ada orang muliakan tetamu sebab macam tu sekali. Hebat. Wa man kana yu'minu billahi yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Nabi sambung lagi, Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia menyakiti jirannya. Tuan-tuan ada Nabi rumah hari ni, sejauh mana tuan-tuan bagi tahu jiran, minta maaf dengan dia, bagi tahu estimate bila siap, barang-barang letak macam mana, ganggu tak ganggu. Tuan-tuan nak naik bata, nak tinggikan dinding sebelah, bagi tahu tak? Ada jiran mungkin dia tak boleh benda tu, dia perlukan cahaya, mungkin dia perlukan udara. Kita buat parking kereta hari ni, kita yang suka bercucuk tanam hari ni, bagus, Alhamdulillah. Ada pasu, bunga, pokok, kita suka. Tapi sejauh mana kita jaga hati jiran yang mungkin tak suka pokok. Dia mungkin tak suka daun-daun, ranting-ranting kayu, pokok-pokok, dia tak suka pokok. Dia mungkin suka beruk. Atau benda beruk, mungkin dia suka. Jadi sejauh mana kita hari ni duduk dalam kejiranan, kita menjaga hak jiran. Nabi kata fala yu'zi. Nabi sebut fala yu'zi, jangan sakiti. Jadi sakitinya bukan sekadar fizikal, menyakitkan hati terasa. Sebab jiran memang mudah terasa. Kita buat makan-makan, datang 3-4 kereta kat rumah kita, jiran kita terasa. Satu sebab dia terasa sebab kereta menyusahkan dia lah. Parking itu siapa ramai-ramai ni. Nampak pula ada makan-makan, dia akan terasa tak. Kalau tak ajak pun at least bagi tahu, dia mudah terasa. Apatah lagi benda-benda yang menyakitkan, bunyi bising, asap, parking kereta, tai kucing, ni benda-benda biasa ni. Fala yu'zi jarah.
Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ajar kita senang je tuan-tuan. Yang hari ni orang tu berbalah-balah ini pasal isu kucing lah itu ini tuan-tuan. Saya senang je, prinsip saya satu je. Siapa yang tak kenal jiran dia akan berbalah lah sampai kiamat dengan apa jua alasan. Jangankan kucing, jangankan pokok, jangankan apa, dia akan bergaduh selagi dia tak kenal dan tak baik dengan jiran. Itulah yang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee buat, yang dia bergaduh dalam cerita yang dia buat, dia bergaduh dengan jiran. Tuan tengok tak cerita tu? Kita tuan tak tengok TV. Sejak jadi jemaah surau ni dah buang TV. Tengok tak cerita apa tajuk dia? Allah bapak lupa pula sekolah. Ustaz Rashidi tajuk dia. Tak ingat. Jadi dia hafizul Quran, dia ingat Quran saja. Masa-masa manis tengok tak? Tengok masa-masa manis yang dia bergaduh dengan jiran tu, dia pekik sampai bunyi sikit pekik, bunyi sikit pekik. Dia maki sebelah. Last sekali yang lepas dibalik pasu apa semua tu, akhirnya dia panjat dinding, dia mengintai jiran sebelah. Siapa sebenarnya? Tadi memang betul tak ada TV yang dekat sini. Masya-Allah hebat. Rupanya makwa dia, betul tak? Akhirnya kopak dinding kahwin. Tuan-tuan, hari ni kita bawa kereta, tiba-tiba bunyi orang horn belakang, pin, kita marah tak? Apa kita marah? Sebab kita tak kenal di belakang tu siapa, betul tak? Cuma yang pin tu punya Ustaz Rosidi, sebab dia kenal di patut kereta kita, dia pun pin. Kita melanting tuan, tapi punya bila dia potong, dia pun angkat tangan, dia punya Ustaz Rosidi. Itu pun tak jadi marah, sebab kita kenal. Tuan-tuan, bila dengan jiran, kalau kita kenal, apa-apa pun kita akan ada toleransi dan timbang rasa. Dia bukan isu tuan rumah tak pandai jaga kucing, tuan rumah itu keretanya banyak, bukan isu pokok menjala, bukan isu itu. Isunya adalah iman, tak reti jaga hati jiran. Bermula dengan berkenal-kenalan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kata Nabi, kamu tak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu, kamu tak akan beriman hatta tahabbu, sehinggalah kamu berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kamu nak tak, kata Nabi. Nabi tanya sahabat, kamu nak tak aku beritahu satu benda? Kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Kalau kamu berkasih sayang, kamu akan beriman. Kalau kamu beriman, kamu akan masuk syurga. Kamu nak tak benda ni? Maka kata Nabi, afshus salam bainakum, sebarkan salam antara kamu. Salam itu permulaan. Tegur sapa dengan jiran, sembang, ambil tahu dan sebagainya, tuan-tuan. Jaga hubungan komuniti kita, perkasakan komuniti kita dekat Keramat Wangsa, dekat Setiawangsa ni. Selesai masalah. Bila ada bak jenayah, kita kenal mak bapak dia, senang. Kita tengok budak ni, kita kenal mak bapak. Jadikan kenal-kenal ni jadi mudah hidup. Kenapa hari ni bila berlaku kes masalah disiplin dekat sekolah, si cikgu je kena. Mak bapak sendiri tidak beradab dengan cikgu, macam mana anak-anak nak beradab. Muslimin yang dirahmati Allah, iman dengan sebab tetamu, iman dengan sebab jiran. Yang terakhir kata Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang nak menyempurnakan imannya kepada Allah dan hari akhirat, cakaplah benda yang baik-baik, ataupun kalau dah tak boleh cakap benda baik, lebih baik diam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kita masa-masa manis. Apapun nanti saya buat live suara tak dengar. Nanti tak tukar-tukar. yang terpena saja. Apa? Saya pegang. Dah. Nabil. Jangan mengada Ustaz. Okey. Memang benar disebut oleh Ustaz Syarizan tadi, tuan-tuan. Allah. Kita ni bergelut, sentiasa bergelut. Setiap hari antara iman dengan nafsu kita. Hawa nafsu. Iman, kita kadang-kadang kita ni kita rasa nak buat baik, terang. Rasa buat baik, tengok orang datang minta sedekah kan. Kat meja kita dan meja kita. Rasa nak bagi ni, niat nak bagi, niat nak bagi sedekah, niat nak buat baik. Tiba-tiba hati dia rasa berat je. Tak payah. Di meja lain pandai-pandai je sedikit lah. Tak ada nak bagi kan? Niat nak bagi, tapi hati terasa berat. Maka kata ulama, itulah iman kita sedang bergelut dengan nafsu. Nafsu kata jangan bagi. Kalau kamu bagi, sikit duit kamu, habis duit kamu. Tambah dengan syaitan pula. Iman pun sudah.
baru belah bagi dah. Masa tu tengok siapa kuat. Kalau iman kita menjanak naik, menang lah. Sebab itu dalam surah Al-Asri, surah Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, dan beramal saleh. Habis tu orang beriman tak beramal saleh ke? Belum tentu lagi. Iman dah ada, tapi Tuhan campur wa amilus salihat dan beramal saleh. Sebab bila kita berada dalam lingkungan amal saleh, iman akan mencanak naik. Kita tinggalkan amal saleh, masuk geng-geng hak maksiat ni, iman pun menjunah. Cuba tuan tengok bulan puasa, subhanallah, penuh masjid surau. Sebab apa? Sebab semua orang baik. Siang hari tak merokok, semua baik. Jaga mulut. Malah semua tahu di mana surau, di mana masjid. Tak payah kena wish. Sebelum puasa tak tahu mana masjid. Bulan puasa penuh. Sampai je kita paksa hampa 3 kat luar. Sampai je tak lagi. Sebab apa? Sebab bulan baik. Jadi bulan baik, ni naik iman. Masuk Syawal, naik lagi tak? Turun. Semayang tak mana semayang lah. Semayang sebab beraya kat open house. Dah maghrib dah, lupa semayang suruh ngasar. Sebab nafsu kita makan, beraya open house, makan, rugi, tapau. Itulah sebenarnya kita sedang bergelut. Sebab itu pastikan diri kita sentiasa berada dalam amal saleh. Macam tuan duduk sekarang ni, semua iman tengah naik ni, semua naik ni. Tengah naik. Mereka kalau mati sekarang ni, mati husnul khatimah. Okey, saya tanya Ustaz. Tadi Ustaz sebut masam manis. Kita pernah bisa suka ya? Saya suka mana 3. Kuat iman Ramli, akhirnya semua baik isteri-isteri dia kan. Dia tak cerai kan siapa. Saya tanya Ustaz Masman, dalam cerita Ramli lain ada satu filem namanya Ali Baba Punya Lampu. Ada satu dialog yang tahu, mati dalam iman. Itukah kemuncak kebahagiaan manusia, mati dalam iman? Silakan Ustaz. Hurai filem lah. Masih Dr. Ustaz. Scene cerita Piramli tu, sebab tadi Ustaz Syarizan dah try, tuan-tuan nampak, tuan-tuan tak tengok cerita Piramli. Tuan-tuan tengok cerita-cerita moden kan, cerita Korea, cerita Alibaba Punya Lapuk kan, Aziz Sata dengan Samsudin dengan Piramli. Piramli jadi ketua kepada 40 perompak tu. Tuan-tuan, semua tak tahu berlaku ni, betul lah tuan-tuan ni. Baca Quran ni kau orang sini kan lah. TV pun tak buka. Jadi bila dia nak rompak Kasim Baba punya rumah, dia bawa 40 penyamun tu letak dalam tong kan. Lepas tu Sarimah pun, dia sebelum tidur saya nak tiup wisil tu, dia kata kan. Lepas tu Sarimah pun datang bunuh dia lah. Bila bunuh tengok-tengok dia salah parking tak. Dah saya pula cerita Piramli pula saya lah. Nak bagi tuan-tuan recall balik cerita Piramli tu lah. Dia tengok senyum pula Kasim Baba tanya. Ni Ali Baba tanya, apa pula kau senyum ni? Mati dalam iman, dia kata. Tapi sangat sinis lah Piramli ni. Dia penyamun tu penyamun. Bagaimana penyamun orang yang status kehidupan ni buat benda maksiat lah. Tapi dia pun berkehendak matinya dalam keadaan mati yang baik, husnul khatimah. Jadi panjanglah kalau cerita bab Piramli ni, satu kali ceramah pun tak cukup nak cerita. Baik. Kita cerita apa yang disebut mati dalam iman ni, maknanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati yang pengakhirnya dalam keadaan muafaqah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, itulah cita-cita kita yang kita kehendaki sebagai orang beriman. Lepas tu bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ulama ajar kita, mintalah dengan Allah benda yang pasti baik. Benda yang pasti baik. Contohnya kalau minta rezeki yang pasti baik, rezeki yang barakah, rezeki yang halal. Kalau minta kepada Allah kematian, mintalah kematian yang baik, husnul khatimah.
Dan persoalannya bagaimana kita nak mendapatkan husnul khatimah ni. Pertama sekali tuan-tuan, al-istiqamah. Allah janji dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang yang mengatakan aku beriman pada Allah, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepadanya malaikat saat kematian dia. Beri berita gembira kepada dia. Pertama istiqamah. Sebab itu nak istiqamah ni tuan-tuan, kita kena bermohon kepada Allah supaya Allah kurniakan kita istiqamah. Alhamdulillah. Walaupun dalam tempoh penuh cabaran PKP ni, pergi masjid terpaksa bawa sejadah, kena tutup muka, kita Allah Ta'ala beri kekuatan untuk terus istiqamah datang mengimarahkan rumah Allah. Cuma baiknya musim Covid ni, musim PKP ni, saya tengok soft bertambah, Alhamdulillah. Ya? Saya ingat kalau dulu mungkin 5 soft, sekarang ni saya ingat dah 20 soft dengan penjarakan. Ingat kalau rapat balik pun 5 soft agaknya kan. Tapi tak apalah, doa istiqamah. Yang kedua tuan-tuan, husnuzan billah, bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis kursi, anna inda zanni abdi bi, aku berada pada sangkaan hambaku. Sentiasa bersangka baik. Kita ni walaupun banyak kekurangan, kadang yang bercakap pun banyak kurang tuan-tuan, bercakap pandai, tapi kita ada kekurangan kita sendiri. Tapi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, Allah Ta'ala menghapuskan kekurangan dan kekhilafan kita. Sentiasa husnuzan dengan Allah. Yang ketiga, at-taqwa. Taqwa ni apa? Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Bila sebut taqwa ni, dia merangkumi seluruh perkara yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Saya laju je tuan-tuan sebab kita nak habis sebelum pukul 9. Okay. Yang keempat, as-sidqu, benar. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Benar ni apa? Benar hatinya, benar perkataannya, benar perbuatannya. Kadang-kadang kita ni hati lain, mulut lain, buat lain. Kadang-kadang buat lain, mulut lain, hati lain. Dah memang tentu dah tak benar. Jadi apa yang terbuku di hati ataupun apa yang ada dalam hati, itulah yang kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan, itulah yang kita laksanakan. Allah sebut dalam Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah, orang yang bercakap tapi dia tak buat. Jadi tuan-tuan, kita jadi orang yang siddiq, orang yang benar. Kemudian yang kelima, at-taubah, sentiasa bertaubat. Kita ni tak tahu dalam apa perbuatan yang kita buat, boleh jadi dalam ibadat kita pun mungkin ada dosa yang kita lakukan, ataupun dalam ibadat ada kekurangan yang menuntut kita supaya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa ni dia tak nampak. Kalau dia nampak, senang kita cuci tuan-tuan. Jadi dibersihkan dosa itu dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, zikrul maut. Zikrul maut, sentiasa mengingati kematian. Sebab itu Nabi sebut orang yang paling bijak adalah orang yang sentiasa ingat mati. Ingat mati ni bukan menyebabkan dia ni tak buat apa-apa, dia duduk diam, tak buat apa, tidak. Mengingati mati menjadikan dia sentiasa berfikir. Benda yang dia lakukan ini, benda yang dia buat ni, kalau dia mati nanti apa kesan dia? Inilah orang yang cerdik, orang yang bijak. Dan inilah doa kita semua bermohon kepada Allah agar kita dikurniakan dengan husnul khatimah, mati dalam iman, mati dalam keadaan yang baik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya nampak ada yang cantik, muslimat dengan yang cantik sungguh. Itu dah WhatsApp, Masya Allah. Nanti share dalam Facebook kan, share dalam WhatsApp dulu. Kena share. Bila orang tengok, orang baca, orang amat, kita dapat pahala. Kalau kita tulis saja dalam buku, balik rumah kita simpan bawah katil, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita share sikit-sikit, jangan share semua. Lagi sikit, 3 perkara, besok pula share semalam 3 perkara lagi. Jadi orang baca lah. Jangan buat cerpen lah, orang tak baca. Sikit-sikit, insyaAllah share. Ini cerita tak iman tuan-tuan ya. Seperti kata Rehan, iman tak dapat dimonisi. Biarlah ayah tak lebay ke ayah tu imam, belum tentu lagi anak macam tu. Ayah ustaz, belum tentu anak ustaz. Betul. Tengok katalah macam Nabi Nuh kan. Ayahnya memang Nabi Nuh, Nabi. Anak dia ikut dia sebab iman tak dapat diwarisi. Tak dapat. So kita kena faham betul-betul. Apa nak buat? Hantar anak kita belajar agama, masuk sekolah agama, bagi didikan agama. Zaman dia sangat mencabar iman.
Kena pula iman senipis kulit bawah lagi lah. Takut zaman orang murtad tu dah mulalah. Satu, zaman orang tujuh bangunan bunuh diri sebab masalah kekangan hidup, problem. Allah, sampai tahap tu ya, sebab iman senipis kulit bawah. Ingat, jaga-jaga. Iman tak dapat dijual beli. Kena tambah, topak. Macam mana? Tadi Ustaz sebut. Kalau macam ni duduk sama-sama dalam majlis yang baik-baik. Jadi tuan-tuan, salah satu nak tahu bukti iman ke tak, jangan tuan-tuan minta majlis sebut oleh Ustaz Faizal tadi kan. Jangan minta ujian daripada Allah. Jangan minta, ya Allah, ujilah iman aku ya Allah sekarang ya Allah. Jangan. Tuan uji tak larat kita tuan-tuan. So apa nak buat? Kalau tuan-tuan nak tahu iman tuan-tuan ada ke tidak, hebat ke tidak, tuan-tuan sanggup tak bayar zakat dengan PPZ Mawib? Kita duduk Kuala Lumpur kan? Sanggup tak bayar zakat? Iman kuat, tak ada masalah. Sahabat dulu, Sayyidina Abu Bakar, semua harta dia untuk fisabilillah dalam perang Tabuk. Kejut Nabi, ya Abu Bakar, kamu tinggal apa untuk anak isteri kamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Allah. Sebab itu iman Abu Bakar, tuan-tuan, kumpullah semua iman yang ada atas dunia ni tak sama dengan iman Abu Bakar Siddiq. Iman dia dalam harta cukup lah. Umar buat separuh harta dia. Iman Abu Bakar lagi hebat. Semua. Saya tak suruh tuan-tuan buat semua. Sanggup tak bayar zakat? Ada orang tak sanggup? Tuan-tuan, di luar sana ada van, bukan van jenazah. Jangan salah masuk pula, van PPZ. Situ ada staff dia, ada 2 meja dalam van tu. 2 meja. Ada aircon siap. Tuan-tuan pergi tanya. Siapa-siapa yang masih berkhidmat, masih bekerja dan tak pernah bayar zakat pendapatan, tuan-tuan bawa, pergilah masuk dalam kira siap. Ingat kita berapa gaji kita? Gaji kita RM5,000. Beritahu dia gaji kita RM5,000. Dia akan tanya siap-siap, berapa bini? Macam malaikat maut tanya, berapa orang bini? Seorang. Dia akan tolak siap-siap. Berapa ramai anak? Anak yang dewasa berapa ramai? Hafsi berapa ramai? Dia akan tolak siap-siap. Alhamdulillah. Tengok, encik kena bayar zakat RM20 saja sebulan. Masya Allah, 20 je. Tuan-tuan makan KFC RM1? Makan KFC. Tuan-tuan bayar Astro RM1 setiap bulan. Tuan-tuan bayar telco RM1 setiap bulan. Kita berzakat RM20 je. Masya Allah, itu dah 3 lah. Sebab Nabi sebut as-sadaqatu burhanun. Sedekah wajib itu zakat itu bukti keimanan. Bukti keimanan di sana. Yang dah besar boleh bayar zakat ke SP. Bayar zakat simpanan. Ia berniaga, bayar zakat perniagaan. Orang perempuan ada emas, bayar zakat emas. Jangan timbang kat pasar, tak tepat. Dalam van PPZ tu ada penimbang untuk emas. Kira berapa kena bayar. Masya Allah. Yang baru keluar, kira SP tu, air Sina, air Lestari. Keluar, bayar zakat dulu. Bayar zakat. Tak perlu cukup haul, bayar zakat sekarang. Berapa keluar semalam? Saya dah keluar semalam 10,000. Tengok. Allahu Akbar. Bukti keimanan. Dan siapa-siapa yang bayar malam ni, dia akan dapat hadiah. Garanti, insyaAllah. Apa Viva ke Malaysia saya tak tahulah. X70 ke F50 saya tak tahu. Tapi confirm dapat hadiah. Tuan-tuan pergi kat van tu. Dengan penjarakan sosial lah, dengan SOP-nya. Pergi malam ni, siapa bayar kat bank malam ni, dia akan dapat special reward. Allah. Dan sekiranya anda bayar zakat sekurang-kurangnya RM50. Katakanlah tadi RM20 je. Tak apa Ustaz, saya nak naikkan menjadi RM50. Itu sedekah saya pula. Zakat RM20, kokoklah ada, saya lupa mana-mana Ustaz. Ada lagi duit sewa rumah. Okey, saya nak bayar RM50 sebulan. Bila bayar sekurang-kurangnya RM50, anda berhak mendapat khairat kematian sejumlah RM3,000. Sekiranya mati, pusat zakat akan bayar bukan kepada tuan sebab tuan dah mati. Dia akan bayar kepada waris.
isteri kita tengah sedih, anak kita sedih, dia akan datang pegawai zakat follow-kan wang RM3,000. Masya Allah. Ini untuk apa? Untuk pengurusan jenazah. Mandi mayat kena bayar, kain kapan kena bayar, gali kubur kena bayar. Mana free? Tak ada free kan? Semua kena bayar. RM3,000 cukup tak? Cukup. Lebih dari cukup lagi. Nampak tahlil arwah pun boleh, tak ada masalah. Itulah kelebihan bayar zakat dengan PPZ Mawib. Jadi tuan-tuan malam ni, tuan-tuan pergilah singgah dekat bank tu, tak ada masalah ya. Sekejap je, dia beritahu sikit-sikit. Okey, kita kena bayar zakat sekian. Cukup. Keluar oleh pula masuk. Boleh ya? Bukti keimanan ialah bayar zakat. Terima kasih Ustaz Syahrizal, terima kasih Ustaz Nazman ya. Dia punya kesimpulannya, dia punya hujahnya, dia punya jawapannya sangat mantap dan padu. Terima kasih Datuk Sri ya, dan juga seluruh jawatan Pak Surau ya, dan juga MPP yang bagi laluan kepada kami, dan yang spesialnya kepada Pusat Pengurusan Zakat ya, yang menaja program kita pada malam ini, terutamanya ke kanda kita Ustaz Syafiq. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga tuan-tuan dan puan yang menonton kami secara fizikal, kasar ataupun secara makhluk halus dalam handphone kecil ini. Kita doakan mudah-mudahan anda dapat ilmu dan beramal dengan ilmu pada malam ini, terus istiqamah dalam amal saleh dan terus mantapkan iman anda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai forum kita pada malam ini. Rakan-rakan juga terima kasih kepada ahli panel, Pak Ustaz Fauzi Mustafa, Ustaz Syahrizal Daud dan Ustaz Azman Muhammad, dan kesudian telah hadir berkongsi ilmu bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri dan juga Majlis Perwakilan Penduduk 105 pada sudi memilih Surau Syakirin sebagai lokasi penganjuran program pada malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapat manfaat atasnya, insya-Allah. Terima kasih juga kepada Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam yang Persekutuan pada menaja program pada malam ini. Terima kasih Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menaja makanan. Makanan ini asal terima kasih banyak-banyak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih keseluruhan Jabatan Kuasa penganjur pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati usaha kita, insya-Allah. Sekadar itu, sebelum saya tutup majlis pada malam ini, saya nak umumkan beberapa perkara. Pertamanya, pada 28 hari bulan ini, malam pagi 28 hari bulan hari ini, Surau Syakirin akan mengadakan Qiyamul Lail. Sebenarnya kita nak masuk bulan Ramadan ini, ambil semangat bulan Syaban ini. Jadi muslimin muslimat juga hadir bermula jam 5 pagi, insya-Allah. Kemudiannya 28 hari bulan, malamnya kita ada malam nisfu Syaban, bacaan Yasin, tahlil, mu'aslamat, zikir munajat. Jadi tuan-tuan sekalian, sisi keluarga jumpa hadir mengimarahkan rumah Allah malam nisfu Syaban, malam yang doanya mustajab, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada ahli panel semua yang hadir. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.